hari ini. Setiap hari kita mengambil pelbagai jenis makanan, tidak kira sayur-sayuran, buah-buahan serta daging dan produk tenusu. Kebanyakannya kita dapati daripada pasar yang ternyata kesegarannya. Namun tanpa kita sedari, kita tidak mengetahui bagaimana ia dihasilkan, terutamanya sayur-sayuran. Penggunaan racun serangga serta baja kimia yang berlebihan boleh menjejaskan kesihatan. Terkini, tanaman dan makanan organik mula mengambil tempat. Makanan organik bermaksud penghasilan sesuatu bahan makanan adalah secara alami atau semula jadi. Ia dihasilkan dan dibuat tanpa menggunakan bahan kimia. Ini bermakna bukan sahaja makanan itu berkhasiat untuk tubuh, malah ia selamat dan sihat untuk kita. Okey, itu dia tadi laporan yang telah disediakan oleh rakan setugas. Dan tanpa melengahkan masa, kita bersama dengan dua tetamu di studio di sini pada hari ini. Diperkenalkan di hujung sana, Chua Lian, perunding pemakanan Just Life. Terima kasih kerana bersama kami. Salam sejahtera semua. Okey. Salam sejahtera. Dan juga bersama kami, Kuni. Terima kasih kerana bersama kami, Kuni. Terima kasih kerana sudi menjemput. Okey, dan kita nak cakap tentang khasiat makanan organik. Kita nak tanya kepada Lian dahulu. Kalau kita cakap tentang makanan organik, ramai yang tahu bahawa makanan organik ni memang satu makanan yang sihat. Namun, antara kekanganlah harganya yang sedikit mahal. Mungkin Lian boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi kenapa sebenarnya makanan organik ini dikatakan antara makanan yang memberi banyak nutrien dan khasiat sendiri. I berikan satu contoh sebab makanan biasanya seperti sayur-sayuran adalah datang daripada tanah. Kalau tanah itu bersih, tanah itu sihat, akan menghasilkan tanaman ataupun sayur-sayuran yang berkhasiat. Sebab untuk dalam sistem penanaman organik, kami guna kompos, kami guna baja yang natural, tidak menggunakan racun perosak, tidak menggunakan racun rumput. Semua ini akan menghasilkan tanaman yang bersih dan tidak memberikan beban kepada badan. Dan dalam proses membuat kompos ataupun baja yang semula jadi ini kan, tanah tersebut akan menjadi subur. Dia kaya dengan bahan-bahan galian dan mineral. Dan sayur-sayuran yang dihasilkan juga adalah lebih berkhasiat. Okey, dah bercakap tentang makanan organik ini, mungkin Kuni nak kongsikan sedikit, pernahkah mencuba makanan organik? Saya memang mengamalkan dan mengambil makanan seperti sayur-sayuran daripada organik sebab seperti Lila cakap lah, organik punya bahan ni dia lebih asli, kurang beban, dia bersih sebab dia tak menggunakan racun yang lebihan, betul tak? Betul, tiada racun tanpa menggunakan sebarang racun perosak. Tanpa menggunakan sebarang bahan kimia. So, okey. Dan kita nak cakap tentang bila tanpa menggunakan bahan kimia. Saya kira ramai antara kita di luar sana yang nak menjaga kesihatan pastinya akan mengamalkan pengambilan barangan organik ni. Saya sendiri tidak tahu sebenarnya tentang makanan organik ni. Adakah makanan organik ni tertakluk kepada sayur-sayuran dan buah-buahan saja ataupun terdapat juga produk-produk lain yang menggunakan proses bahan organik ni? Betul, memang. Sebenarnya selain daripada makanan, ada juga macam kami guna make-up. Wanita kami guna make-up, perfume, skincare, semua tu pun ada yang organik. Organik maksudnya dia tidak dibuat daripada petrokimia, dia tak ada bahan-bahan kimia yang akan merosakkan struktur kita punya kulit. Selain daripada itu, baju yang dibuat daripada kapas organik. Semua ini adalah bahan-bahan organik juga walaupun dia bukan makanan. Betul. Tapi ia turut memberi kesan yang positif kepada tubuh badan. Betul. Tapi mungkin Lian boleh kongsikan sedikit melalui kajian telah dilakukan oleh setengah pihak mengatakan khasiat yang terkandung dalam makanan organik itu mungkin sebenarnya tidak banyak bezanya, tidak memberi kesan yang sangat drastik kepada kesihatan. Sejauh mana kebenaran itu? Sebenarnya di internet ada banyak penyelidikan yang dijalankan. Tapi cara penyelidikan itu perlu kami kaji terlebih dahulu untuk mengenal pasti kesesuaian kaedah itu untuk menentukan khasiat-khasiat dalam bahan organik. Tapi yang penting adalah badan manusia ini adalah satu macam saya katakan satu ciptaan Tuhan yang sangat-sangat bagus. Sebab kami perlu memberikan badan kami benda yang sihat, bahan yang sihat dan kurang daripada racun, so dia boleh berfungsi dengan lebih baik. Selain daripada khasiat, I boleh cakap dia kurang beban. Itu adalah salah satu sumbangan yang besar daripada bahan organik. Itu dia. Dan kita nak cakap kepada Kuni lah, orang kata ibu kepada anak yang sedang meningkat naik, pasti ingin memberikan orang kata makanan yang pelbagai khasiat, yang sihat untuk memastikan anak-anak ni besar. Tetapi kadang-kadang ada kekangannya ni, makanan organik ni ramai yang mengatakan harganya mahal. Ini sebagai ibu macam mana tu nak orang kata menstabilkan dari segi ekonomi dan juga keseimbangan makanan itu sendiri?
Memang semua orang tahu makanan organik memang mahal sedikit, tetapi kita dah tahu khasiat dia pun sangat bagus untuk anak-anak yang membesar, betul tak Lilian? Dan I think kenalah spend sikit untuk pembesaran budak-budak, betul tak? Tapi bila cakap tentang makanan organik ni, macam Kuni sendiri ada tak rasa perbezaan mungkin makanan yang organik dan juga makanan yang biasa? Sebenarnya saya rasa tak ada apa-apa perbezaan. Maybe cara dia present makanan organik bila dijual di pasar raya tu nampak cantik sikit kot. Itu je beza dia. Orang kata bungkusannya lebih bersih dan sebagainya. Tapi saya nak tanya kepada Lian ni, adakah sebenarnya ada fakta ataupun memang terbukti bahawa ada perbezaan dari segi mungkin rasanya ataupun mungkin selepas dimasak sayur-sayuran tu ada bezanya atau bagaimana? Kalau you cakap mengenai perbezaan, untuk sesetengah sayur-sayuran, kamu boleh rasa perbezaan dari segi rasa dia sahaja untuk gigit the first bite, okay? For example macam lobak merah, carrot, cabbage, even apple, dia punya rasa kan untuk yang organik memang berbeza. Dia punya rasa asli dan dia lebih aroma dia pun lebih kuat secara natural. Okey. Dan bercakap tentang pembuatan bahan-bahan organik ini, kita ada satu bingkisan yang dikongsikan bersama anda mengenai demo membuat roti organik. Silakan. Wanita hari ini sempat bertemu dengan pasangan Mardia dan Mustafa dari White Brick Oven untuk mengetahui cara membuat roti organik. Hai, saya Mardia dan ini suami saya Mustafa. Saya akan tunjukkan bagaimana untuk membuat roti putih organik ataupun yang dipanggil tartin. Antara bahan-bahan yang diperlukan ialah starter ataupun ini sebenarnya ganti yeast. Okey. Lepas tu ini tepung putih organik. Kami pakai tepung organik. Lepas tu ni tepung suji. Kita campurkan sini. Lepas tu ni garam ya. Kita guna Himalayan rock salt. Okey. Dan air. Air suling dicampurkan dengan ibu roti yang diperbuat daripada campuran 21 jenis madu terpilih. Keduanya dikacau sehingga sebati. Tepung suji dan 2 jenis tepung gandum organik lain diadun sekali. Bahan-bahan diadun menggunakan tangan untuk mendapat adunan yang rata dan tidak berketul. Dough kemudiannya diuli menggunakan minyak zaitun yang juga organik agar dough rata dan lembap. Dough dibiarkan selama 20 minit sebelum proses yang sama diulang sebanyak 3 kali sebelum dibakar. Kita masak, selepas kita bakar dah keluar daripada oven, okey, inilah dia roti yang kita buat tadi, okey. Roti ni dipanggil tartin dan yang di atas ni ialah habatus sauda. Okey, habatus sauda ni sangat baik untuk kesihatan, okey. Dan rasanya ni satu-satunya roti di Malaysia yang ada habatus sauda. Sesuai untuk dibuat sandwich. Okay, kita boleh makan dengan butter ke, dengan jam ke, dengan cheese. Tak guna apa-apa preservatif. So mungkin 2-3 hari lah di luar. Okay. Tapi kalau you nak freeze, kalau kita nak bekukan, kita boleh bekukan selama 3 bulan. So jadi kalau kita nak bekukan, kita boleh potong dulu, slice, lepas tu masukkan dalam bekas plastik. Lepas tu kita simpan selama 3 bulan. Okay. Jadi bila kita nak pakai, kita keluarkan satu-satu terus sos. Kan? Tapi jangan bekukan seketul kan, susah nak keluarkan nanti. Ternyata roti organik berbeza daripada roti biasa dari segi tekstur serta keenakannya. Ianya mengenyangkan serta berkhasiat untuk dinikmati oleh seisi keluarga. Boleh disaji semasa sarapan serta minum petang. Jika anda ingin berkunjung ke Cafe White Brick Oven, ianya terletak di Sungai Buloh dan dibuka setiap Ahad dari jam 3 hingga 6 petang. Fiza, ni kali pertama saya dengar ada roti organik ni. Saya dah rasa sebenarnya roti yang disediakan itu memang sedap rasanya dan saya kira teksturnya juga lebih lembut berbanding roti yang sedia ada. Nak tanyalah kepada pakar kita ni kan, apakah sebenarnya khasiat ataupun industri saya sebagai orang biasa, saya mungkin hanya dapat merasai rasanya yang berbeza, tapi dari segi khasiatnya tu mungkin boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi, Lian. Okey, mengenai roti yang dibuat daripada bahan organik seperti tepung gandum dia adalah organik, minyak masak yang digunakan adalah organik ataupun gula yang digunakan adalah organik. Semua bahan mentah yang digunakan adalah organik. Maksudnya dia
kurang ataupun tidak mendatangkan, tidak memudaratkan badan kita sebab dia tiada sisa-sisa daripada racun perosak daripada bajang kimia, dan lagi pun sebab dia ditanam dari tanah yang kaya dengan mineral. So kandungan galian dia pun lebih bagus. I rasa untuk roti organik biasanya kami lebih menggalakkan mereka makan fiber, high fiber. So kandungan pelawas dia pun adalah lebih tinggi. Bagus untuk pelansingan badan tu, Irin. Sesuai bagi mereka yang sedang berdiet dan sebagainya. Jadi aku ni mungkin nak kongsikanlah juga tentang sebenarnya antara cara untuk menarik minat anak-anak ini menikmati hidangan sayur, terutama sekali organik. Mungkin resepi istimewa kuni ke? Mesti kena masak yang sedap lah kan. Campur dengan lauk ke, and then buat campur dengan carrot, dengan sayur warna hijau, colourful, vegetable. Mesti budak-budak memang suka. Kalau dia one colour, budak-budak ni dia tak berapa minat sangat kot rasanya. Dia tengok pada luarannya dahulu. Macam anak saya kena masak campur-campur semua dengan pepper, everything. Baru dia macam nak makan. And then letak ayam, baru dia nak makan dengan nasi. Mungkin Lian boleh komen sedikit tentang persepsi yang mengatakan makanan organik ini adalah lebih sesuai untuk mereka yang mengalami penyakit seperti kanser. Dan sebenarnya ada seorang kenalan saya juga yang mengalami kanser dan seterusnya asyik makan makanan organik sahaja. Jadi bagaimana sebenarnya makanan organik itu dapat membantu mungkin seorang pesakit itu? Okey, katakan dari segi penyakit, sebenarnya dari pandangan saya kan, makanan organik bukan sahaja untuk mereka yang sakit. Dia adalah makanan yang sesuai untuk dan sepatutnya diambil oleh semua orang. Mengapa? Sebab badan kita perlu bahan yang bersih untuk nourish our body kan, untuk memberikan khasiat. So I katakan untuk mereka yang sakit, okey, untuk macam pesakit ada kanser, badan kami ada satu keupayaan, dia boleh pulih sendiri sekiranya kami memberikan dia bahan yang betul. Dalam kalau dia untuk mereka yang sakit ternat, kalau dia mengamalkan cara pemakanan organik, yang pertama sekali badan dia kurang beban. Badan dia tidak perlu menghauskan tenaga untuk membuangkan toksik-toksik yang ada dalam makanan dia. Ini adalah membantu menjimatkan tenaga untuk proses persembuhan. Okey, jadi sistem perkumuhan kita itu tidaklah perlu bekerja keras kerana tidak mempunyai banyak bahan toksin dalam badan tu. Okey, jadi sebenarnya banyak kita nak kongsikan tentang khasiat makanan organik ni, antaranya mungkin ayam organik juga yang boleh didapati di pasaran dan sebagainya. Jadi orang kata, Irin, mencegah tu sememangnya lebih baik daripada merawat. Dan kita pun dah sampai ke penghujung rancangan, penghujung perbincangan kita. Terima kasih diucapkan kepada kedua-dua tetamu kita yang berkongsi maklumat dan juga pengalaman bersama kami. Tapi itu tadi tentang khasiat makanan organik. Selepas ini kita nak berbicara lagi tentang khasiat makanan organik, tetapi antara cara istimewa penyediaan makanan organik ini untuk anda seisi keluarga di rumah. Kita ada 3 resepi yang akan kita kongsikan bersama anda. Jadi nantikannya selepas ini. Kita hari ini